Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kami daripada Kumpulan 5 akan membentangkan hasil dapatan kajian kami berkenaan dengan penyakit kemurungan, iaitu sejenis penyakit mental yang disebabkan oleh emosi dan gangguan pemikiran yang berpunca daripada pelbagai perkara. Saya akan menerangkan mengenai dapatan kajian berdasarkan soalan-soalan yang telah kami ajukan kepada guru tersebut. Untuk soalan yang pertama kami ajukan adalah berkaitan dengan bidang guru kaunselor di sekolah tersebut. Terdapat 4 bidang utama, iaitu psikososial, kesejahteraan mental, pendidikan kerjaya dan juga pendidikan disiplin. Seperti yang anda dapat lihat pada slide tersebut, data-data yang dikumpulkan adalah tertumpu pada faktor yang menyebabkan kemurungan pelajar sebelum dan juga selepas COVID. Faktor utama yang mempengaruhi kemurungan pelajar setelah COVID adalah disebabkan oleh pengaruh persekitaran, misalnya gaya hidup mereka di rumah, gaya pemakanan mereka dan juga interaksi mereka dengan orang sekeliling. Manakala faktor utama yang mempengaruhi kemurungan pelajar adalah dari segi gaya keibubapaan mereka sendiri. Misalnya, tegas, soleha, sistem toca dan juga kasar. Jika anda ingin mengetahui mengenai sistem toca, lihat klip ini. Sistem torture kepada anak-anak mereka wajib. Jangan keluar rumah. Kat rumah banyak sangat masalah sosial. Zaman kanak-kanak mereka tidak berlaku secara normal. Mereka tidak bergaul bebas dengan kawan-kawan, dan bila naik ke tingkatan 3, tingkatan 4, dia jadi tak ada pengalaman, tak ada ilmu langsung. Macam mana you bergaul dengan kawan, dia tak reti. Dan dapatan kajian yang seterusnya adalah mengenai perkaitan masalah kemurungan dan tingkah laku pelajar. Seperti yang anda dapat lihat pada slide, guru tersebut telah membagi kepada 2 aspek, iaitu aspek co-curriculum dan kurikulum. Dari segi co-curriculum, tiada banyak berlaku kerana tiada aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah atas sebab pematuhan SOP. Manakala dari segi kurikulum, pelajar yang mengalami masalah kemurungan akan menjadi lebih pasif, menunjukkan ekspresi wajah yang tidak ceria, tidak ingin berinteraksi dengan pelajar-pelajar yang lain, dan juga pembelajaran pelajar tersebut menjadi satu hala. Okey, seterusnya adalah cara mengenal pasti pelajar yang murung. Yang pertama adalah berdasarkan informasi daripada guru kelas, iaitu dengan cara menjalankan ujian minda sihat. Seterusnya adalah simptom-simptom pelajar yang mengalami kemurungan. Yang pertama adalah sukar tidur malam, kerap menangis, dan yang ketiga adalah lebih pasif di dalam kelas. Selain itu, murid-murid tersebut cenderung untuk berkurung dan penampilan mereka tidaklah ceria dan sentiasa mengelakkan eye contact. Seterusnya adalah faktor kemurungan. Sikap ibu bapa yang tidak menitik beratkan perihal agama dan juga sikap rakan sebaya. Selain itu, pengaruh media massa dan tidak mampu menerima ujian, dan juga akhir sekali adalah tekanan perasaan. Kita pergi kepada slide yang seterusnya adalah kesan kemurungan kepada pelajar dan kagitan sekolah. Yang pertama adalah mereka ni hidup di dunia sendiri. Kedua, pelajar yang mengalami kemurungan ini cenderung untuk mendiamkan diri dan tidak bercakap dengan orang sekeliling. Dan sikap malas untuk ke sekolah ini menyebabkan guru-guru dan juga rakan-rakan pelajar sekalian sukar untuk membantu mereka mengatasi masalah kemurungan ini. Seperti yang kita tahu, kemurungan ini tidak dapat dibendung jika tiada langkah diambil bagi mengurangkan dan memulihkan pelajar yang mengalami kemurungan. Fokus utama kajian ini adalah dari segi keluarga, kerana keluarga merupakan faktor utama kemurungan berlaku dalam kalangan pelajar. Namun, pihak sekolah turut terlibat kerana kebanyakan remaja kini meluangkan masa mereka di sekolah. Daripada kajian yang telah kami lakukan, antara langkah menyelesaikan kemurungan pelajar ialah: pertama, ibu bapa dan pihak sekolah hendaklah berganding bahu dalam melakukan perbincangan yang berkait dengan masalah anak-anak. Yang kedua, terapkan keberuntungan agama dalam kehidupan anak-anak sejak kecil lagi. Yang ketiga, ibu bapa hendaklah berkawan baik dengan anak-anak. Yang keempat, jangan membezakan anak-anak dan jangan cepat menghukum mereka. Yang kelima, ketegasan ibu bapa terhadap anak-anak hendaklah seimbang dan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Setelah melakukan kajian ini, kami telah merumuskan beberapa harapan terhadap para pelajar serta ahli keluarga bagi mengelakkan diri dan menyebabkan pelajar iaitu ahli keluarga mereka daripada mengalami kemurungan. Antaranya ialah: yang pertama, sentiasa menjaga eye contact. Yang kedua, sentiasa prihatin dengan rakan-rakan sekeliling. Yang ketiga iaitu kata pepatah bahasa Inggeris, don't judge a book by its cover. Yang keempat, jangan cepat menghukum. Yang kelima,
Jangan pentingkan pencapaian akademik semata-mata dan akhir sekali, pandai menjaga gerak tubuh badan. Teruskan dengan perbincangan ciri-ciri pelajar yang menghidapi kemurungan. Yang pertama adalah mereka pasif dalam kelas. Yang kedua, penampilan tidak ceria. Yang ketiga, sentiasa berseorangan dan rasa sedih yang berpanjangan. Yang keempat, mereka hilang minat terhadap perkara yang diminatinya sebelum ini. Yang kelima, mudah berputus asa. Yang keenam, mengalami gangguan tidur. Yang ketujuh, kurang dari tumpuan dalam kelas. Yang kelapan, rasa gelisah terhadap perkara-perkara kecil. Yang kesembilan, rasa diri tidak berguna. Faktor-faktor pelajar mengalami kemurungan. Yang pertama, faktor keluarga. Faktor keluarga adalah ibu bapa yang tidak memberikan pendekatan agama kepada anak-anak. Yang kedua adalah faktor rakan, yang mana terdapat rakan-rakan yang memilih untuk berkawan. Yang ketiga adalah faktor media masa, yang mana pelajar-pelajar masa ini lebih banyak habiskan masa di dalam laman-laman sosial. Yang keempat, faktor persekitaran, yang mana guru-guru hanya mementingkan pencapaian akademik. Yang kelima, faktor personaliti pelajar, yang mana pelajar ini rasakan diri mereka tu tidak berguna dan tidak memberi fungsi kepada masyarakat. Kesan kemurungan terhadap pelajar. Yang pertama ialah sesi pembelajaran di sekolah, di mana para pelajar yang mengalami kemurungan mereka tidak dapat fokus dalam sesi pelajaran. Yang kedua ialah pencapaian akademik pelajar. Pencapaian akademik pelajar semakin merosot akibat tidak fokus di dalam kelas masa guru mengajar. Yang ketiga ialah emosi pelajar, di mana mereka sukar untuk mengawal emosi mereka ketika sesuatu perkara berlaku terhadap diri mereka. Yang keempat ialah kemahiran sosial pelajar. Kemahiran sosial pelajar berkurang kerana mereka lebih suka bersendirian dan susah untuk bergaul bersama rakan-rakan yang lain. Langkah menangani masalah kemurungan terhadap diri pelajar. Yang pertama ialah zikir terapi, di mana ia boleh membuatkan diri para pelajar lebih tenang. Yang kedua ialah membuat perjumpaan secara berperingkat, di mana guru kaunseling perlu memantau perkembangan mereka setiap kali selepas sesi kaunseling berlangsung. Yang ketiga ialah biofeedback. Biasanya ia digunakan untuk melatih seseorang supaya mereka memperoleh kawalan fungsi tubuh badan mereka secara sukarela. Yang keempat ialah mewujudkan persekitaran yang kondusif. Ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan boleh memberikan sokongan moral kepada mereka supaya mereka lebih bersemangat. Seterusnya, kita akan membincangkan faktor-faktor pelajar mengalami kemurungan dari segi teori. Faktor yang pertama ialah faktor ibu bapa. Teori Maslow menyatakan bahawa salah satu keperluan manusia itu adalah kasih sayang. Namun apabila pelajar gagal memenuhi keperluan tersebut, pasti perkembangan mereka dari segi kognitif, emosi dan juga sosial akan terjejas. Misalnya, ibu bapa yang tidak memberi ruang untuk mendengar permasalahan anak-anak, ditambah lagi dengan sikap ibu bapa yang suka menengking anak-anak, menyebabkan pelajar tersebut mengalami tekanan hidup. Bahkan tiada penekanan terhadap agama juga menjadikan pelajar mudah berputus asa dan sukar menerima ujian, yakni mendorong kepada masalah kemurungan. Faktor yang kedua ialah faktor persekitaran. Teori perkembangan Hibiscus menyatakan bahawa pada peringkat remaja, pelajar akan mula membentuk kumpulan rakan sebaya. Namun, disebabkan oleh sikap segelintir pelajar yang suka memperlekehkan atau menyisihkan rakan mereka, sudah pasti menyebabkan pelajar tersebut kerap bersendirian dan mula hilang keyakinan diri untuk bergaul. Dalam konteks kemurungan, mereka tidak mempunyai tempat untuk mengadu tatkala mereka mempunyai masalah pribadi. Faktor yang ketiga ialah faktor media massa. Penggunaan media sosial secara berlebihan menyebabkan pelajar kurang berkomunikasi. Maka apabila mereka berdepan dengan masalah seperti cyberbully, sudah pasti mereka akan memendamnya seorang diri. Selain itu, status ataupun pos yang tidak mendapat reaksi rakan juga menimbulkan prasangka buruk terhadap orang lain. Perkara-perkara sebegini mengganggu pemikiran pelajar sehingga menyebabkan kesukaran untuk tidur. Faktor yang seterusnya ialah faktor diri sendiri. Teori kemurungan kognitif Beck menyatakan bahawa kemurungan berlaku akibat daripada sikap dan juga pemikiran individu yang terlalu negatif. Misalnya, pelajar sering merasai kasihan terhadap orang lain, rasa kasihan diri dan kerap menyalahkan diri sendiri terhadap permasalahan yang berlaku. Perkara ini menjadikan pelajar selalu mengkritik dan seterusnya membenci diri sehingga bertindak di luar kawalan untuk mencederakan diri mereka. Jadi, apakah langkah-langkah dalam menangani masalah kemurungan pelajar? Ayo kita lihat daripada segi perspektif ibu bapa. Teori Piaget menyatakan pada peringkat remaja berdepan dengan pelbagai konflik dan emosi yang sukar ditelaah, maka perhatian yang khusus perlu diberikan pada peringkat ini. Justru itu, ibu bapa berperanan menjadi kawan baik kepada anak-anak dengan memberi didikan sepenuhnya kepada mereka, mengetahui situasi yang mana memerlukan ketegasan atau sebaliknya, dan juga ibu bapa perlu meluangkan masa mendengar masalah anak-anak. Dari segi guru kaunseling pula, teori penangguhan sosial adalah dikatakan motivasi mampu mempengaruhi tingkah laku pelajar. Maka, guru kaunseling perlu mengadakan sesi kaunseling berperingkat agar pelajar selesa untuk berkongsi masalah. Juga mengaplikasikan teknik zikir sebagai penawar hati yang gelisah dan tidak tenteram.
Selain itu, mereka juga boleh menjalankan ujian minda sihat bagi mengesan pelajar yang menghidap kemurungan dan menggunakan pendekatan biofeedback dalam melihat kejayaan sesi kaunseling yang telah diberikan. Dari segi elemen fizikal pula, mewujudkan persekitaran yang harmoni adalah sangat kritikal dalam usaha untuk menangani masalah kemurungan pelajar. Rakan dan guru perlu memainkan peranan bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang baik. Guru perlu memberikan bimbingan kepada pelajar bermasalah pembelajaran selaras dengan saranan teori Vygotsky, yakni memberi scaffolding dalam pembelajaran, dan guru juga perlu memantau keterlibatan pelajar di dalam kelas. Rakan pula perlu cakna akan perubahan sikap rakan sekelas mereka yang menunjukkan simptom-simptom kemurungan dan juga sering memberikan kata-kata positif dan menghargai rakan-rakan sekeliling mereka yang didakwa ataupun disyaki bermasalah. Kesimpulannya, kemurungan merupakan penyakit yang berpanjangan dan perlu dirawat serta dibantu dengan segera. Remaja merupakan generasi yang akan memimpin pada masa hadapan dan semua pihak perlu memainkan peranan. Sekiranya tiada pihak memainkan peranan, maka jawatan bagi kemurungan ini tidak akan pernah ada kekosongan dan akan sentiasa ada anak watan yang akan diselubungi dengan masalah kemurungan. Maka tamatlah sesi pembentangan kami. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita bertemu lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.